Hello, Assalamualaikum semua. Hari ini teacher akan kongsikan satu web untuk digital simulation. Hari ini teacher akan buat contoh untuk satu topik iaitu property of lights. Okey, korang boleh type je dekat Google PHET. Lepas tu akan keluar suggestion, pilih yang phet.colorado.edu. Okey, so sebenarnya kan dekat dalam web simulation ni dia ada banyak topik. So kita boleh explore. Okey, dan contohnya dekat sini bila kita pergi pada simulation ada subjek fizik, chemistry, mathematics, science tu macam kalau belajar tentang space pun ada kat sinilah, biology. Biology ni untuk tajuk-tajuk sains tentang living things. Yang lain tu teacher tak sure. Okey, tapi untuk tajuk lights, kita pergi pada fizik. Okey, so kita klik pada fizik. And then nanti dia akan keluar tahu ada macam-macam topik, tapi tak semuanya berkaitan dengan apa yang kamu belajarlah sebab kamu pun masih lagi di sekolah rendah. Okey, so kena pilih. Untuk kali ini teacher nak kamu cuba buat untuk yang ni, bending lights. Okey, bending lights ni adalah tajuk property of lights number 3 iaitu lights can be refracted. Tapi kat sini ada juga sedikit kaitan dengan property number 2 iaitu light can be reflected. So, cuba kita tengok. Kita klik saja dekat sini. Okey, sebenarnya kamu tak payah download pun. Okey, boleh tekan saja play sahaja. Okey, dia tengah loading. Memang akan menggunakan data internet kamu lah, tapi tak apalah untuk belajar kan. Okey, so biasanya dia ada tiga modul kat sini, intro, prism and more tools. Okey, teacher pun tak explore lagi tentang more tools, mungkin tak ada kaitan dengan level kamu, tapi tak apa. So kita tengok dulu pada intro. Okey, ingat tak sebelum ni kamu belajar tentang light can be reflected, yang mana you incident the light on a flat, smooth and shiny surface, contoh macam ni. And then I advise you to draw a normal line. Inilah dia normal line. Normal line ni dia bersudut tegak. Kalau dalam matematik, dia bersudut 90 degree. Okey, 90 degree kat sini. Okey, so kat sini kan kamu boleh ubah-ubah tau. Okey, atas ni udara. Okey, udara lah macam kat tempat biasa ni udara. Medium dia adalah udara. Let's say dekat bawah ni, yang bahagian biru ni awak nak ubah medium dia. Kat sini tahu awak boleh tukar. Okey, contoh teacher nak tukar kepada glass. So daripada udara ni, torchlight tu berada di luar gelas tu kan. Bila kita incident ataupun kita shine the torchlight, kita akan dapat tengok tau dia punya direction of light macam mana. Okeylah, mula-mula kita nak tengok dulu. Atas pun air, kemudian bawah ni pun air juga. Okey, maksudnya same medium. Macam mana ray tu? Okey, ready, kita push je torchlight button. So nampak tak? Dia pergi straight saja terus. The light can be penetrate or the light is pass through. Okay? Okay, kita off dulu torchlight. Kita cuba tukar medium yang bawah ni. Kita tukar kepada glass pula. Kamu tahu kan glass is a transparent materials. So transparent maksudnya it's allowed all the lights to pass through. Dia boleh tembus semua cahaya tu. The lights can penetrate through it. So try kita turn on the torchlight. Okay, nampak tak? Can you see the ray dekat air dia macam ni tau. Okay, you can see the angle here. Ni sudut angle here. And then bila dia penetrate ataupun menembusi the glass medium, dia macam bengkok sikit tau. Dia bengkok sikit. So angle kat sini dah become smaller. Okay, cuba kamu tengok wave dia. Wave ni dia punya gelombang. Okay, nampak tak? Dekat sini dia lebih laju. Dekat sini dia mula perlahan sedikit.
Okey. Ini dalam fizik kamu akan belajar dalam udara ni dia punya zarah-zarah lebih jarak-jarak tau. So senang saja. Contohnya macam ni, kamu pergi pasar malam dekat kawasan yang sesak, kamu akan jalan laju je, kamu boleh lari laju. Dekat kawasan yang tak sesak, kamu boleh lari laju je straight. Bila kamu tiba satu kawasan yang ramai orang, kamu kena perlahan-lahan bengkokkan badan, bengkokkan laluan, cari tempat yang untuk kamu lalui. Macam ni lah. Tempat yang udara ni dia boleh bergerak dengan lebih pantas. Kemudian di tempat medium glass ni, zarah dia lebih rapat. Jadi dia perlahan pergerakan dia dan dia akan membengkok sedikit. Okey. Mungkin kamu nak tanya, apa yang atas ni? Okey, nampak tak? Cahaya dia tak terang sangat. Okey. Yang atas ni ialah direction of reflected ray. Okey, ini ialah direction of reflected ray. Mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa the lights still reflected, dipantulkan, sedangkan dia dah masuk ke dalam ni kan, dah tembus ke dalam gelas ni. Remember, when light incident on a flat, smooth and shiny surface, some of the light or maybe all of the light will be reflected. Bergantung kepada keadaan material tu lah. Kalau macam cermin yang memang betul-betul boleh memantulkan 100%, dia akan reflect 100%. Sebab dia tak boleh nak penetrate cahaya tu, sebab cermin tu mirror bawahnya adalah satu salutan yang legap. Tapi kalau glass, dia semuanya transparent. So dia akan tembus tapi ada sedikit yang reflected. Okey, kat sini teacher nak kamu fokus pada angle. Okey, ini ialah normal line yang putus-putus ni. Ini ialah incident ray ataupun directed light. Tengok angle kat sini dengan angle reflected of light yang sebelah kanan dia. Okey, size angle mesti sama. Kalau kita ubah ya, let's say, okey, kita boleh gerakkan dia ni. Okey, kita ubah. Okey. Nampak tak? Bila kita ubah makin ke bawah, insiden dia ke sini, dia punya reflected pun, angle dia akan lebih besar. Cuba kita ubah macam ni. Okey, nampak tak? Okey. Okey. Okey, ini testing dia lah untuk introduction. Okey. Now, kita pergi kepada prism. Okey. Prisma lah dalam bahasa Melayu kan. Awak dah belajar kot rasanya dalam matematik. Okey. Dekat sini awak boleh trial and error sebab ada macam-macam jenis. Yang ini very thin beam. Sinarannya halus. Macam lampu dia tu kecil lah. Yang ini lampu dia lebih besar, cahaya dia lebih banyak. Okay, this is a various type of prisma. Ada yang triangles, yang ini apa ke nama lupalah. Awak cari dah sendiri, teacher tak ingat dah ni. Okay, yang ini ialah square, ada yang bentuk circle, ada yang concave, ada yang convex. Okay, so kita nak tengok sekejap kat sini macam mana apa yang akan berlaku kepada direction of lights when we directed to prism. Okay. So, kita akan cuba. Sekejap lagi kita akan cuba. Okay. So, nak cuba yang mana? Let's say kita cuba yang inilah, okay, yang circle ni. Circle ni sebenarnya concave. Yang concave ni kan, dia merujuk kepada awak punya berbola mata. Okay, let's say kita mula-mula awak on the torchlight first. Okay, kalau macam ni, dia halus, mungkin awak susah nampak. Why not kita guna yang besar? Kita letak circle glass. Okey, kat sini, sorry, lupa nak beritahu. Kat sini pun ada objek. Kamu boleh adjust tau. Kamu nak objek apa? Glass, water, air. Okey, yang lain tu teacher tak pasti lagi penggunaannya. Kamu boleh explore dan main-main sendirilah. Boleh jadikan macam game. Okey, let's say teacher pilih glass. Senang, glass. Okey, teacher letak yang concave ni dekat sini. Nampak tak? Okey, teacher adjust sikit.
Inilah dia sebenarnya macam mana yang berlaku pada mata kamu. Okey, kat sinilah kamu akan nampak objek tu dengan jelas. Okey, bagi orang yang ada masalah rabun, dia punya apa nama, uh, apa yang fokus tu dah berubahlah. Tu yang dia kena tambahkan cermin mata untuk baiki penglihatan. Okey. Macam mana kalau kita gunakan yang ini? Nampak tak? Okay, ini pun kamu boleh gerakkan tau. Ini adalah handle dia. Awak boleh gerakkan tau. Okey, kita gerak turun bawah sikit. Boleh tak? Okey, kita turunkan bawah sikit. Ini pun awak boleh gerakkan ya. Okey, ini adalah handle dia. Okey, macam tu. So, nampak tak dekat dalam? Okey, dia akan membengkok sedikit, lepas tu dia akan keluar straight lagi. Kalau kita guna wave, tapi kat sini tak ada wave lah untuk yang modul prism tu. Sebenarnya kan dari segi wave dia, okey, kita jauhkan sikit dia. Dekat udara ni dia akan bergerak lebih laju berbanding yang dalam prism yang gelas ni, sebab tu dia kena bengkok. Dan bila keluar dia akan lebih laju lagi lah. Macam tu. Okey. So, kat sini teacher nak tunjuk kat kamu formation of rainbow. Formation of rainbow ialah salah satu salah satu fenomena yang melibatkan fraction of light, ya, ataupun light can be reflected so that when there is in a rainy day. Contohnya kan, biasanya berlaku petang lah sebab matahari at the other side. And then the other side is hujan. So when the raindrops tu sendiri akan menjadi sebagai media yang berbeza yang dengan bentuk dia yang raindrop kan macam bulat-bulat sikit kan. Dia akan menjadi concave kan. So kat situ dia akan refract the lights. Refract ni dalam bahasa Melajunya bias ataupun serak. Okey. Kita guna yang ini. Awak nampak ni yang warna beam dia warna putih. Okey, nampak tak? Okey. Kita boleh adjust ni kedudukan dia supaya kamu nampak lebih jelas. Okey, teacher nak adjust balik ke atas. Kita lindunglah. Awak nampak tak rainbow tu? Okey. Nampak rainbow tu. Okey. Tu ya. So actually lights is not white colour lah. Dia macam colourless tau. Okey, tapi dalam tu sebenarnya dia ada banyak warna. Ini tak sama dengan seni tau. Tak sama dengan pendidikan seni visual. Dalam pendidikan seni visual, kalau semua-semua warna ni, rainbow colour ni, kalau awak mix, dia akan jadi macam warna, nak cakap pun macam geli lah. Dia macam warna najis tau. Kalau awak campurkan semua warna-warna rainbow ni. Tapi kalau dalam lights, kalau semua warna ni bercampur, dia akan jadi putih. So bila awak serakkan dia, serak ni macam awak pecah-pecahkan dia. Asingkan dia, akan nampaklah ni warna-warna rainbow. Okey? So, teacher harap dengan penerangan penggunaan digital simulation ni kamu boleh explore lebih tentang lights. Okey? Itu saja penerangan teacher pada hari ini. Dan sebenarnya kalau kamu bosan dah kat rumah kan, kita PKPD ni dah lama dah. Awak boleh explore juga tajuk-tajuk lain. Maths pun ada. Sangat menarik tau. So, jangan jemu-jemu untuk belajar. Bye. I love you.